Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabda bil umul kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana hab lana minas salihin ya Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wallahul musta'an. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqqihna fid din, Allahumma faqqihna fid din. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wahdina siratakal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. Terima kasih Fadil Ustaz, pemula bicara pengurusi majlis pada malam ini, Ustaz Izul. Betul? Saya tak sempat perkenalan. Ini barisan tuan-tuan imam. Ini masjid pengurusan ke masjid Korea? Pengurusan. Ini majlis pengurusan. Majlis Korea. Alhamdulillah. Minta maaf tuan ni, jangan marah. Okey, Tuan Nazir, seluruh ahli jawatan kuasa masjid dan tuan-tuan perempuan seluruh yang hadir pada malam ni, yang mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya syukur kepada Allah. Allah izinkan kita hidup lagi. Allah masih beri peluang dan ruang pada kita untuk beribadah. Ingat tuan-tuan, nikmat yang paling besar bila mana kita boleh duduk dalam suasana ibadah. Nikmat yang paling besar bila mana kita boleh duduk solat berjemaah. Dan seterusnya kita duduk dalam majlis ilmu. Majlis ilmu ni tuan-tuan, kita kena duduk belajar. Nak faham satu-satu ibadah, duduk belajar tuan-tuan. Kita duduk belajar ni untuk faham ibadah. Antaranya kenapa kena sembahyang, kenapa kena ibadah. Dan antara lain kita duduk belajar ni, subhanallah, mudah-mudahan kesan dia makin takut kita pada Allah Subhanahu wa taala. Umpama kita ibadah tuan-tuan, kita sembahyang, kita nak bekasnya keimanan, kita nak bekas kesan daripada ibadah kita, makin takut, makin tunduk dengan Allah. Kalau ibadah tu buat kita makin jauh daripada Allah, ibadah tu buat kita sombong, bermakna ibadah tu bukan rahmat Allah, tapi dalam keadaan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita belajar ni bukan nak cari perbandingan. Engkau betul, aku salah, aku betul, engkau salah lah. Tapi di sebalik ilmu ni, mudah-mudahan ilmu agama yang kita nak faqih, yang kita nak faham, Allah campakkan ketenangan, Allah campakkan hidayah petunjuk daripada Allah. Ada tuan-tuan orang yang belajar tapi dia makin sombong. Ada orang yang ibadah tapi makin sombong dengan Allah. Bukan bawa dia tawaduk, bukan bawa dia rendah diri, tapi dia makin sombong diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pertamanya makasih atas jemputan. Saya minta maaf agak kurang sihat. Hampir sebulan Ustaz suara ni. Suara rockers nama dia. Tadi utbah tu pun macam rockers tadi. Apa pun tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya nak ajak kita renung satu ingatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda orang yang Allah kasih, Allah sayang pada dia, Allah campakkan pada diri dia, suka, seronok melakukan ketaatan, melakukan kebaikan. Dan Allah mudahkan, lorongkan pada dia kebaikan-kebaikan. Allahu Akbar. Sebaliknya, orang yang Allah benci, orang yang Allah murkai, Allah tak campakkan dia suka nak ibadah. Tak ada ruang peluang nak buat ibadah, tak ada masa, sering beralasan untuk ibadah, bahkan makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita renung tuan-tuan, firman Allah dalam surah Al-Lail ayat yang kelima hingga ayat yang ke-10. Tuan-tuan, kita tadabbur bersama. InsyaAllah malam ni tuan-tuan, sementara waktu yang ada ni kita nak cerita tajuk yang diberikan selamat dunia dan selamat akhirat. Tak ada sambutan tahun baru masih sebenarnya tuan-tuan, bukan cara Nabi, tapi kita isi dengan ingatan tuan-tuan hari-hari yang berlalu, hari-hari yang kita nak bekasnya, kesannya adalah redha dan rahmat Allah. Sebelum saya cerita daripada ayat surah Al-Lail ni, tuan-tuan renung bagaimana tidak akan berganjak kaki anak Adam selagi tidak ditanya 4 perkara ni. Kita hidup hari ni di zaman yang penuh dengan fitnah. Apa fitnah tuan-tuan? Yang mengajak kita suasana agama ni makin berkurang. Nak beramal dengan agama seolah-olah tak ada suasana dah. Bagaimana Islam dulu datangnya pelik akan kembali pelik. Dan beruntunglah orang-orang yang pelik. Orang pelik ni siapa tuan-tuan? Bukan buat benda yang tak apa-apa. Pelik maksud dia boleh istiqamah dalam ketaatan, boleh istiqamah dalam agama walau suasana agama tak ada dah. Allahu Akbar. Tuan-tuan, bila fitnah disebut sebagai fitnah ni, mengajak kita suasana yang jauh daripada agama, suasana kedudiaan semata-mata, suasana kelalaian semata-mata. Allahu Akbar. Tuan-tuan, yang pertama cuba kita cek. Yang pertama apa tuan-tuan? Tidak akan berganjak kaki anak Adam selagi tidak ditanya yang nombor 1. Umur mana habiskan? Bila cerita umur kita bertambah setahun. Oh, cantik lampu tuan-tuan. Oh, duk tengok nak tunjuk lampu ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bagus. Masjid yang indah ni, subhanallah, mudah-mudahan menarik jemaah datang. Tidak akan berlaku kiamat bila mana orang gah dengan binaan, dengan perhiasan yang ada dekat masjid. Minta maaf, bukan saya nak kenakan mana-mana. Itu sebab kita kena gah dengan imarahkan masjid. Masjid ala-ala Makkah, masjid ala-ala Masjid Quba, Masjid Nabawi. Tidak akan berlaku kiamat bila mana 3 ni tuan-tuan. Saya nak sebut puan-puan. Nombor 1, la yabqa minal masjid illal bina. Tak ada yang tinggal nanti rumah Allah, hanya binaan semata-mata. Tak ramai yang imarahkan. Tuan-tuan, kita pernah kena PKP kan? PKP, dipilih-pilih je orang yang masuk. Masjid ni berapa tahun dah? Berapa tahun lama dah masjid ni? 12 tahun. Oh, lama. Lama tuan-tuan. Banyak dah bekas-bekas kebaikan. La yabqa minal Islam illa ismuh. Tak ada yang tinggal daripada Islam tu namanya Islam, tapi cara hidup jauh daripada Islam. La yabqa minal Quran illa rasmuh. Tak ada yang tinggal daripada Quran, hanya rasam, hanya bentuk tulisan semata-mata. Tak ramai yang nak baca. Tuan-tuan, antara tempat yang jauhkan kita daripada fitnah, inilah rumah Allah. Antara keadaan yang bila mana kita kekal dalam Islam, itu elakkan kita daripada fitnah. Antara benda yang bawa kita selamat daripada fitnah adalah Al-Quran. Jadi hari ini tuan-tuan jangan abaikan tuntunan pimpinan Al-Quran. Tidak akan berlaku kiamat tuan-tuan, pagi-pagi orang nak buka Quran, tiba-tiba tak ada tulisan dah. Tiba-tiba tak ada tulisan dah tuan-tuan. Allah hari ini bagi pinjam, dia akan ambil balik tulisan tu. Buka-buka tuan-tuan dah tak ada dah tulisan. Allahu Akbar. Tuan-tuan seluruh yang dirahmati Allah, kita nak cerita tuan-tuan, keadaan kita ni berkat tak berkat daripada 4 ni. Ambil perhatian ya, dalam online ni ada tuan-tuan di mana pun tuan-tuan cuba ambil catatan ya. Saya juga hidup tak lama, kita juga semua hidup tak lama akan mati. Bila sebut akan mati, apa yang kita perlakukan untuk mati? Dunia ni kita nak selamat, yang kita faham selamat daripada berbahaya, daripada sesuatu yang menyakitkan. Tapi selamat yang kita nak, sesuatu yang memudaratkan kita di akhirat, sesuatu yang mendatangkan dosa dan kemurkaan Allah, itu selamat. Dunia kita baik, mati kita baik, akhirat juga kita baik.
Bila mana dunia kita dalam keadaan buruk perangai kita, di akhirat juga mati kita dalam keadaan yang tak baik, akhirat juga tak baik. Jadi tuan-tuan, cuba renung 4 amanah ini. Nombor 1 tadi, umur ke mana kita habiskan. Umur kita ni berkat tidak berkat tuan-tuan? Bila sebut berkat, ada manfaat kebaikan. Ada manfaat kebaikan. Apa maksud manfaat kebaikan? Daripada umur kita ni, kita gunakan ketaatan, kita gunakan untuk ibadah, kita gunakan untuk kebaikan, gunakan untuk bantu orang dan sebagainya. Itu nombor 1. Akan ditanya tentang umur, masa yang bentuk umur. Kalau kita renung firman Allah, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, semua manusia ni rugi tuan-tuan. Allah sebut manusia ni rugi, melainkan manusia yang macam mana? Illal ladzina amanu, yang beriman, yang saling berpesan kepada kebaikan, yang saling berpesan kepada kesabaran. Allahu akbar. Kebaikan tuan-tuan, saling berpesan. Inilah manusia yang tak rugi. Jom datang rumah Allah, jom kita sembahyang, jom kita sembahyang berjemaah, jom kita buat baik, dan berpesan kepada kesabaran. Sabar atas ujian Allah, sabar tahan diri daripada buat maksiat. Allahu akbar. Tuan-tuan, kita renung balik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan pengakhiran itu yang lebih utama daripada pengawalan. Daripada surah Duha. Kita ni tuan-tuan menuju kepada kematian, menuju kepada pengakhiran kita. Hari ni viral tuan-tuan, pelawak Hamdan yang ditidurkan 5 hari, hari ni meninggal. Tuan-tuan, itu cara kematian dia. Kita juga tuan-tuan, bila dengar satu-satu kematian, ambil peringatan, mati itu hampir dengan kita. Saya nak cerita tuan-tuan satu kisah benar. Kawan saya seorang doktor perubatan. Saya bila tak sihat datang jumpa dia. Baru-baru ni dia cerita, Ustaz, bapak dia baru meninggal. Tuan-tuan ni, orang yang suka buat kebaikan, bila mati ni terbongkar apa yang dibuat, terbongkar kebaikan-kebaikan dia. Dia cerita, Ustaz, bila bapak saya meninggal, Mahat Hafiz ni datang. Ramai daripada Mahat Hafiz datang. Daripada Masjid Surau ni datang. Daripada kedai buah juga datang. Tuan-tuan, kedai buah pun dia setiap hari Jumaat, bapak dia dah siap bayar, siap-siap. Pada kedai buah, suruh hantar pisang pada masjid setiap hari Jumaat. Allahu akbar. Yang suraunya pula tuan-tuan datang. Dia kata bapak dia ni infak kain kapan banyak. Yang Mahat Hafiz ni dekat 6-7 tahun bapak dia infak beras. Tak banyak tuan-tuan. Satu Mahat Hafiz 10 kilo, satu Mahat Hafiz 10 kilo. Yang datang tu banyak Hafiz. Tuan-tuan, kita ni daripada sunnah Nabi, bila dia ke bumi satu-satu jenazah, datang orang-orang yang soleh, umpamanya 70 orang yang soleh. Dalam hadis Nabi sebut selamat orang ni. Kita kena baca apa tuan-tuan? Allah maghfirlahu wa thabbithu inda soal. Ampunilah dosanya ya Allah, dan tetapkan lidahnya ketika disoal. 70 orang datang, pelajar tahfiz datang, masjid datang ziarah dia tuan-tuan. Subhanallah, selamat. Dan persoalannya kita hari ni, dengan siapa kita kawan? Banyak mana kita kawan? Kalau orang tuan-tuan jenis berkawan geng-geng motor besar, geng-geng motor besar lah datang. Andai dia orang yang soleh, alhamdulillah, doakan dia. Kalau berkawan dengan kerja, waktu kerja jadi polis, jadi askar, orang-orang tu juga datang. Tuan-tuan, yang kita nak bila sebut tentang selamat dunia dan akhirat, hari ni yang bawa, yang peranan dengan siapa kita berkawan, suasana macam mana kita duduk atas dunia ni. Allahu akbar. Yang kedua, tidak akan berganjak kaki anak Adam selagi tidak ditanya tentang harta, mana dapat, mana disampaikan. Kisah bapa kepada doktor tadi, subhanallah, Allah tunjukkan kebaikan-kebaikan dia. Di telefon saya dia bagi tahu, Ustaz, ada satu kereta ni syarikat bapa dia 1% pegang,
nak wakafkan ke pondok. Alhamdulillah, saya ada berpondok tuan-tuan, bangunkan pondok Matafiz di Tanjung Karang. Tuan-tuan, hari ini kita muhasabah balik apa yang kita usahakan untuk selamat dekat dunia, untuk selamat dekat akhirat. Yang ketiga, tidak akan berganjak kaki anak Adam selagi tidak ditanya tentang apa tuan-tuan? Ilmu mana diamalkan, mana disampaikan. Ilmu inilah bawa kita berkat dalam tindak tanduk kita. Nak dapat dunia dengan ilmu, nak dapat akhirat juga dengan ilmu. Nak dapat dua-dua ni juga keberkatan dengan ilmu. Dan yang terakhir, tidak akan berganjak kaki anak Adam selagi tidak ditanya abdan fima ablah. Badan ni kemana kita letihkan? Tuan-tuan, letih kita badan ni, penat. Kita tidur malam tuan-tuan, istirahat boleh jadi ibadah tuan-tuan. Lepaskan lelah penat seharian, apa yang kita buat? Kerja ke, ibadah ke? Allahu Akbar. Tuan-tuan, balik pada surah Al-Lail tadi, cuba kita tengok tuan-tuan, cuba kita tadabbur sama ayat yang kelima hingga ayat yang ke-10. Fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, perilaku dia, perangai dia makin tunduk pada Allah dan sandarkan segala-galanya pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita cek diri kita ni bagaimana. Kita nak selamat tuan-tuan, antaranya berada dalam rahmat Allah. Nak selamat dekat dunia, lagi-lagi dekat akhirat, dalam rahmat kasih sayang Allah. Nanti saya cerita tuan-tuan, orang yang dalam rahmat Allah ni bagaimana. Wasaddaqa bil husna, dia membenarkan kebaikan, dia suka buat kebaikan. Fasanuyassiruhu lil yusra. Orang ini Allah juga suka dia buat kebaikan. Allah lorongkan, Allah buka jalan pada dia, kebaikan-kebaikan pada dia. Allahu Akbar. Sebaliknya tuan-tuan, wa amma man bakhila wastaghna, orang yang bakhil, orang yang sombong dengan Allah. Wa kadzdzaba bil husna, mendustakan kebaikan, tak suka buat kebaikan. Fasanuyassiruhu lil usra. Allah juga tak suka dia buat baik. Allah lorongkan pada dia keburukan. Tuan-tuan, tanda orang yang Allah rahmati dia, cuba cek. Allah mudahkan dia buat baik, Allah mudahkan dia taat, Allah mudahkan dia di mana sahaja ada kebaikan dia buat. Itulah tanda orang yang dapat rahmat kasih sayang Allah. Sebaliknya, orang yang tak suka buat baik, sentiasa beralasan tak ada peluang nak buat baik, Allah murka pada dia. Jadi tuan-tuan, kita kena banyak-banyak doa. Allah campakkan nikmat kita beribadah, campakkan nikmat ibadah. Sembahyang ni rasa nikmat, dengar kuliah ni nikmat, baca Quran nikmat, zikir nikmat. Allahu Akbar. Tadah tangan doa pun satu nikmat. Kadang Allah campak, Allah tarik nikmat ni. Ibadah sekadar ibadah, baca Quran sekadar baca Quran, tak terkesan pun pada diri dia. Allahu Akbar. Tuan-tuan, seluruh yang dirahmati Allah, saya nak ajak kita renung di akhirat nanti. Allah nak adili seseorang hamba ni ditimbang dengan neraca Al-Mizan. Kita dengar tuan-tuan, perkara-perkara sam'iyat. Neraca Al-Mizan ni untuk tunjuk kekuasaan Allah. Allah timbang buku catatan kebaikan, buku catatan keburukan dekat neraca timbangan Al-Mizan. Tuan-tuan, berlaku nanti satu keadaan bila ditimbang, catatan amal buruk, catatan amal baik sama tuan-tuan. Dalam satu kitab dia sebut apa? Allah letakkan orang ini di tengah-tengah yang disebut sebagai golongan Ashabul A'raf. Ashabul A'raf, ke syurga tidak, ke neraka pun tidak. Dan Allah seru pada orang ni, sekarang ni pergi cari
orang-orang yang ada dekat padang mahsyar, yang kebaikan dia, yang boleh bantu kebaikan kau, yang memberatkan timbangan kebaikan, yang membolehkan kau masuk dalam syurga. Jadi hamba Allah ni dia cari. Jumpa orang ni yang banyak kebaikan, minta tak dibagi. Cari sampai tuan-tuan dia jumpa satu hamba Allah yang keburukan dia lebih banyak daripada kebaikan dia. Dia kata, aku ni buruk aku ni banyak, takkan boleh bawa aku kebaikan banyak ni masuk dalam syurga, sedangkan buruk aku lagi banyak. Jadi tak apalah, kau ambil lah kebaikan aku. Tuan-tuan, atas ihsan orang tadi, dia masuk dalam syurga. Dan Allah seru pada orang yang diberi kebaikan oleh orang lain tadi, pergi cari orang yang beri kebaikan pada engkau, pimpin tangan dia, bawa dia masuk dalam syurga bersama dengan engkau. Allahu Akbar. Tuan-tuan, itu nak selamat dekat akhirat. Dekat dunia ni kita kekurangan. Boleh jadi ada orang boleh bantu top up, boleh jadi tak ada duit, tengah-tengah bulan, awal bulan anak masuk sekolah, macam-macam perlu minta orang bantu, boleh jadi ada orang bantu. Tapi bagaimana kita nak bantuan di akhirat, melainkan Allah, melainkan Rasulullah, dan kebaikan yang kita suka buat dekat dunia ni akan bawa kita selamat. Orang yang terbiasa dia buat baik atas dunia, dia akan terbiasa dekat akhirat pun buat baik. Hari ni jangan berkira-kira buat baik, tuan-tuan. Jangan berkira-kira buat baik. Orang yang suka buat baik atas dunia, dia akan buat baik di akhirat, walaupun dirinya dalam keadaan belum tentu selamat. Sebab apa? Allah campakkan rasa ihsan ni. Allahu Akbar. Dan tuan-tuan, satu gambaran yang lain, anak yang derhaka pada mak bapak, Allah perintahkan malaikat untuk heret orang ni, campak orang ni dalam neraka. Anak-anak, adik-adik yang dengar ni, tuan-tuan yang ada mak bapak, cuba kita renung. Dosa dengan mak bapak atas dunia Allah dah balas. Dosa dengan mak bapak di dekat dunia Allah dah balas. Bila nak diheret tuan-tuan ke neraka, tiba-tiba dia terpandang mak bapak dia juga nak diheret masuk dalam neraka. Dia tanya dengan malaikat, dia bagi tahu dengan malaikat, izinkan aku nak jumpa Allah, aku nak merayu dengan Allah. Bila bawa di depan Allah, ya Allah, tolong bebaskan mak bapak aku daripada neraka, letaklah azab siksaan tu padaku. Allahu Akbar. Apa jawab Allah? Aku perkenankan, pimpinlah mak bapak engkau sama-sama masuk dalam syurga dengan kau. Allahu Akbar. Sedangkan orang tadi nak dicampak dalam neraka, tapi ihsan dia, merayu dia, sayang dia pada mak bapak, tak nak dia azab mak bapak dia, Allah selamatkan, tuan-tuan. Itu sebab hari ini kita kena muhasabah, kita kena renung benar-benar. Apa yang bawa kita selamat dekat dunia dan bawa selamat kita dekat dalam mahsyar, bahkan di syurga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, tuan-tuan, dia tak sabar nak mati, dia tak sabar nak masuk dalam syurga. Kita tengok, tuan-tuan, di Gaza, bagaimana keadaan mereka hingga hari ini. Hingga hari ini, tuan-tuan, dizalimi, hingga hari ini disakiti, hingga hari ini dibunuh dan sebagainya. Satu syekh, tuan-tuan, daripada pensyarah Universiti Al-Azhar, Syekh Jibril nama dia, bila ditanya, wahai tuan guru, kenapa Zionis Israel laknatullah ni Allah tak hapuskan macam kaum Ad dengan kaum Samud, Madian dan sebagainya? Apa jawab Syekh ni? Allah nak bagi pahala jihad pada mereka dan pahala jihad pada kita. Jihad pada mereka pun, tuan-tuan, berperang, mempertahankan Aqsa, mempertahankan bumi mereka, mempertahankan keluarga mereka. Mereka nampak dah syahid, tuan-tuan. Ni sampai ada atuk tu kirimkan salam aku pada Rasulullah, ni pada cucunya. Subhanallah. Kita diperlihatkan hari ini, tuan-tuan, orang yang berjihad, memperjuangkan agama tu, bagaimana keadaan Allah muliakan.
Dunia ni penuh dengan kezaliman, kesakitan. Ada yang sampai sekarang tak makan, tuan-tuan. Allahu Akbar. Dan jihad untuk yang di luar daripada Palestin. Apa maksud dia? Kita belajar. Kita belajar bagaimana perjuangan mereka. Kita belajar bagaimana suasana ibadah ketaatan mereka walau penuh dengan ujian. Viral hari ini sembahyang Jumaat dalam runtuhan masjid, tuan-tuan. Hari ini masjid tak diruntuhkan pun, tapi tak datang masjid sembahyang Jumaat. Duk cari landing tempat tidur je, tak dengar khutbah. Kita ni, tuan-tuan, tak bersyukur. Allah beri, kita tak bersyukur, kita tak hargai. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Satu-satu nikmat kita syukur, Allah tambah. Tambah ni kadang bukan kuantiti dia, bilangan, tapi kualiti. Ada manfaat yang namanya berkat, ada manfaat kebaikan. Kadang orang tu duit dia tak banyak, gaji dia tak banyak, tuan-tuan, tapi ada peruntukan sedekah, ada bantu orang, ada bagi mak bapak. Ada orang gajinya banyak tapi tak pernah cukup, mak bapak minta tak ada, orang susah minta tak ada. Tuan-tuan, kita nak cerita keberkatan ni. Keberkatan tu apa dia? Manfaat kebaikan. Orang yang selamat di dunia juga akhirat, subhanallah, keberkatan dia berterusan. Tak ada atas dunia, meninggal dah, tapi kebaikan dia mengalir, mengalir, mengalir. Itu sebab hari ni kita kena usaha, tuan-tuan. Saya nak bawa, dah masuk isyak ke Ustaz? Belum. Nabi bagi ingat satu wasiat. Sebelum kita tinggalkan dunia ni, kita usaha buat. Cuba tuan-tuan ambil catatan, ibu-ibu ambil catatan atau ambil ingatan. Kalau belum buat, kita usaha buat. Nak selamat, nak berkat dunia akhirat ni amalan ni. Yang pertama apa? Nabi bagi tahu, banyak-banyakkan kita bagi salam. Afsus salam, sebarkan salam. Salam ni doa. Assalamualaikum, salam sejahtera kamu, selamat. Tuan-tuan, ada satu ingatan dalam kitab At-Tazkirah, susunan Imam Al-Qurtubi. Dia kata apa? Orang yang hidup bagi salam pada orang yang mati akan menyelamatkan dia selama 7 hari. Assalamualaikum ya ahlil kubur, Assalamualaikum ya ahlid diyar. Dia jawab, tuan-tuan, cuma kita tak dengar. Kalau dengar kita, tuan-tuan, lari kita. Dia jawab, sejahtera kamu, selamat 7 hari, tuan-tuan. Itu nombor 1. Sebarkan salam. Jumpa siapa pun bagi salam. Tanda dunia nak kiamat, tuan-tuan, orang bagi salam hanya pada orang yang dikenal saja. Assalamualaikum, awak kenal saya ke? Dia tanya pula. Ni nombor 2. Nombor 2 apa dia, tuan-tuan? It'amut ta'am atau wa'at'imut ta'am. Jamu orang makan, bagi orang makan. Malam ni ada makan, Ustaz? Ada? Oh, ada, alhamdulillah. Tuan-tuan tunggu ada makan malam ni. Untuk penceramah saja ke semua ada makan? Semua ada, insya-Allah, alhamdulillah. Bagus masjid. Berkat, tuan-tuan. Saya nak sebut, orang yang suka jamu orang makan ada 3 kelebihan. Nombor 1, satu suap Allah balas 10. Mancik-mancik ibu-ibu, ada suami, ada anak-anak, masak untuk suami, untuk anak-anak, jangan mengeluh. Satu suap suami makan, satu suap anak makan, kita jamu orang 10 pahala. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Satu kebaikan Allah balas 10 kebaikan. Kelebihan yang kedua, Allah gugurkan dosa. Dan kelebihan yang ketiga, didoakan oleh para malaikat Allah. Tuan-tuan, kadang kan Nabi ajar didik para sahabat, kita jamu orang makan bisyakki tamrin, sebelah daripada sebiji buah kurma, tuan-tuan. Seadanya, tak perlulah nak banyak-banyak, seadanya. Kadang saya kuliah muslimat dekat mana-mana, tuan-tuan, saya galakkan ibu-ibu ni bawalah makanan sikit-sikit, jamu kawan-kawan. Ada satu makcik tu, dia bawa karipap 3 ketul. 3 ketul, lepas tu dia belah 3 lagi, jadi 9. Jadilah.
Ustaz ini je saya ada, tak apa, berkat. Betul tuan-tuan, masjid malam ni berkat mudah-mudahan. Betul ke ada makan ni? Oh, insya-Allah kalau tak ada kedai makan ada kan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya nak cerita tuan-tuan. Seorang sahabat saya arwah dah, Haji Afzal. Saya petik nama dia ni dekat surah IPK Shah Alam, Khalid Al-Walid. Orang dia jutawan, tapi dia tak tunjuk dia ni kaya jutawan. Waktu dia meninggal tuan-tuan, sebelum dia meninggal, dia beli bahan-bahan mentah. Dia telefon saya, Ustaz, ni untuk pondok Ustaz. Saya datang ambil. Tak lama lepas tu tuan-tuan, anak dia telefon, ayah baru meninggal Ustaz. Dia pergi tuan-tuan nak buat apa nama dia, masuk kamera dalam jantung tu. Tiba-tiba ada implikasi tuan-tuan, mati dia, meninggal. Nak cerita tuan-tuan, waktu dia meninggal, orang berebut-rebut nak mandikan jenazah dia. Tanda mati dalam iman, nampak dekat dahi dia ni, bi'arakil jabain, nampak tumpukan peluh atau aliran peluh. Air mandi tu dah kesat dah, tapi ada peluh lagi menitik. Dah kesat, menitik lagi peluh. Dan waktu sembahyang jenazah dia seramai-ramai orang, dan waktu nak ke bumi jenazah dia pun seramai-ramai orang. Tuan-tuan, apa amalan dia buat dekat Shah Alam rumah dia tuan-tuan, Syekh 18, seminggu 2-3 kali dia jamu orang-orang tuan-tuan, pelajar, student daripada Mediu. Dekat Shah Alam tu ada Universiti Madinah, Mediu tuan-tuan. Dia belanja makan, dia masak untuk pelajar-pelajar foreigner, antarabangsa, international. Ada Negro, ada daripada Afrika, daripada mana-mana tuan-tuan. Dan waktu dia meninggal, orang ni lah datang berterima kasih. Itu sebab tuan-tuan, kadang kita nampak small matter, simple aja, tapi tak ramai yang buat. Betul tuan-tuan. Kalau kita renung, saya pernah sampai ke Masjid Al-Aqsa tahun lepas. Subuh-subuh tuan-tuan, dekat pintu masuk tu, dia buat kopi, buat chai, gahwah, teh atau kopi. Kopi tu gahwah tuan-tuan. Lepas tu dengan kurma, manis kurma tu. Dia paksa orang duduk ambil. Dia kata tak perlu bayar, hanya selawat pada Nabi. Dia kata sallu ala Nabi, khalas. Tuan-tuan, hari ni kita cuba, kita nak mudah dengan syurga Allah, kita nak dekat dengan Allah, kita nak sentiasa dalam kebaikan. Cuba kita buat, antaranya beri makan. Dan yang ketiga Nabi kata jangan tinggal silaturahim, panjangkan silaturahim. Hari ini orang duk gaduh-gaduh, adik-beradik pun gaduh, harta punya pasal, pembahagian tanah punya pasal, tak puas hati, gaduh. Ini tuan-tuan, na'udzubillah. Selama mana kita panjangkan silaturahim, di situ mendekat rezeki Allah. Rezeki itu bukan hanya makan minum. Setiap kebaikan yang Allah beri itu rezeki. Boleh duduk dalam majlis ilmu ni pun tuan-tuan, rezeki. Allahu Akbar. Boleh dalam kebaikan, boleh bantu orang. Sakit pun rezeki tuan-tuan. Sakit rezeki, ujian rezeki. Subhanallah. Dalam hadis Nabi sebut, seseorang yang diuji dengan sakit, diuji dengan penat, diuji dengan rasa sedih, diuji dengan letih, sampailah tercucuk duri berdarah. Di situ Allah sedang gugurkan dosa-dosa dia. Itu sebab tuan-tuan, apa yang datang hari ini jangan kita mengeluh, tapi banyakkan kita syukur pada Allah. Yang ketiga tadi apa tuan-tuan? Panjangkan silaturahim. Yang keempat, masuk waktu bagi tahu Ustaz, azan dulu ke? Azan kan? Baik. Kalau tak azan nanti kiamat tuan-tuan. Yang keempat apa dia? Salat fil lail, niyamun nas. Salat pada waktu malam ketika manusia tidur. Tuan-tuan cuba cari. Hari ini subuh dah lambat, ada peluang untuk kita doa. Hari ini kita rasa kehidupan kita macam-macam problem, luahlah dengan Allah. Macam-macam ujian, luahlah dengan Allah. Umpamanya doa yang kita lafazkan ketika bangun malam, sembahyang malam, orang tidur tak nampak, doa tu sangat power tuan-tuan.
Sangat-sangat power. Orang yang bangun malam, berdiri lama untuk sembahyang kerana Allah, sujud lama kerana Allah, Allah akan pendekkan masa dia berdiri di mahsyar. Allahu Akbar. Itu sebab tuan-tuan, kita nak selamat atau sebaliknya dunia akhirat, balik pada solat, balik pada sembahyang kita. Sembahyang boleh jaga, ibadah lain pun kita boleh jaga. Mula-mula yang akan ditanya, awalu amal ma yuhasibu fil akhirah as-salah. Mula-mula Allah akan tanya saya, kita semua, adalah berkaitan tentang sembahyang. Masa berjalan yang lama kita tinggalkan, kita toleh untuk kita muhasabah diri, terus move on, terus ya Allah pandulah aku dengan petunjuk hidayah. Tuan-tuan cuba tengok surah Al-Hasyr. Saya nak kaitkan tuan-tuan, ayat 18, ayat 19, ayat yang ke-20. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Antara ingatan daripada Allah dalam surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr, Al-Hasyr maksudnya pusat penyesalan kan. Mahsyar tempat menyesal. Tuan-tuan, termasuk orang beriman, dia akan menyesal dekat akhirat. Dulu tak betul-betul ibadah, ruginya. Dulu betul-betul tak jaga sembahyang, ruginya. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ayat ni bawa maksud apa? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah. Dalam ayat ni ada 2 kali perkataan takwa. Takwa tuan-tuan bahasa mudah dia tunduk takut pada Allah. Tunduk takut hanya pada Allah. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Tengok diri masing-masing, apa yang kamu siapkan, apa yang kamu perbuatkan untuk hari esok. Ni Allah tanya. Allah tanya saya, Allah tanya kita semua. Engkau buat apa ni? Untuk hari esok buat apa? Esok hari apa tuan-tuan? Sabtu? Bukan. Esok bukan pertukaran hari, tapi esok pertukaran hidup ni. Daripada hidup kat dunia masuk kubur, alam barzah, bangkit daripada kubur, hari kebangkitan, hari pengadilan, meniti titian sirat, selamat terlepas atau sebaliknya. Allahu Akbar. Wattaqullah, tunduk takwalah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha tahu setiap apa yang kita lakukan. Tuan-tuan, satu doa yang saya nak ajar, nak share, bukan nak ajar, nak share tuan-tuan. Mati kita sempat taubat, ketika mati boleh mengucap, selepas mati dapat syurga dan kenikmatan. Boleh tuan-tuan ikut saya baca, nak catat-catat, nak rakam-rakam. Kita tak tahu tuan-tuan, kadang ada orang hidup lama dengan Islam, taat, jaga sembahyang, tiba-tiba nak meninggal lalai dia. Kadang kita ni disibukkan dengan benda kadang tak penting pun. Dengan handphone ni. Handphone ni tuan-tuan boleh jadi lalai. Allahu Akbar. Boleh tuan-tuan ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizukni qablal mauti taubah wa indal mauti syahadah wa ba'dal mauti jannata wa na'imah. Ya Allah, kurniakan padaku sebelum mati sempat taubat, ketika mati syahadah boleh mengucap, selepas mati syurga dan kenikmatan. Boleh tuan-tuan amalkan doa ni, antara yang bantu kita selamat. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hamba-Ku bertanya waktu bila aku dekat dengan dia. Kita ni tuan-tuan, biarlah pada pandangan manusia hina kita. Banyak mana pun orang nak hina, silakan. Tapi jangan Allah hina kita. Pada pandangan Allah kita mulia tuan-tuan. Hari ni sebab taat kita dihina, tak apa.
Sebab kita jaga sembahyang, kita dihina tak apa. Boleh tuan-tuan sekali lagi doa ni, Allah marzuqni qablal mauti taubah wa indal mauti syahadah wa ba'dal mauti jannata wa na'imah. Ya Allah, kurniakan padaku sebelum mati sempat taubat, ketika mati syahadah boleh mengucap, ketika selepas mati kurniakan syurga dan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Boleh tuan-tuan cuba baca, saya nak dengar. Zukni itu bunyi kan. Tuan-tuan amalkan doa. Apa doa pun tak mampu dengan lafaz Arab, bahasa Melayu ke apa yang boleh. Allah nak dengar doa kita. Ingat, dengan doa ni takdir yang buruk boleh dibetulkan jadi elok. Allahu Akbar. Baik, ayat yang ke-19. Masuk waktu belum Ustaz? 20 saat. Okey, 20 saat. Okey, silakan. Tuan-tuan, azan ni termasuk waktu yang mustajab doa. Azan dan ketika hujan turun dengan lebat, kita sahut dan kita banyakkan doa. Baik seluruh yang dirahmati Allah, sikit lagi saya nak sambung tuan-tuan. Dosa kita banyak. Bila sebut dosa banyak, masa kita terhad. Jadi kita cari tuan-tuan ruang atau peluang yang Allah mustajabkan doa. Antaranya ketika azan, rahmat Allah, seolah-olah pintu langit terbuka. Allah nak dengar kita doa. Ya Allah, dosaku banyak. Ya Allah, hujan aku besar. Ya Allah, ya Allah, ngadu dengan Allah. Dan ketika hujan turun dengan lebat, tadi hujan tak petang sini, ni dalam perjalanan tadi lebat hujan. Tuan-tuan, di sebalik itu ada rahmat Allah. Saya sebut balik tuan-tuan, Allah nak hapuskan dosa kita bukan hanya melalui salat sunat taubat, bukan hanya dengan beristighfar, tapi dengan doa, dengan sakit, dengan penat nak taat Allah, dengan tercucuk duri ni, di situ Allah ganti, Allah gugurkan dosa-dosa kita. Baik tuan-tuan, kita sambung sikit ayat yang ke-19, ayat yang ke-20 daripada surah Al-Hasyr. Al-Hasyr tadi penyesalan. Mahsyar tempat menyesal. Akan ada orang-orang yang menyesal. Orang beriman menyesal, apatah lagi orang yang tidak beriman menyesal. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ayat yang ke-19, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jangan kamu lupa Allah, Allah lupa kamu. Tuan-tuan, kita jangan lupa Allah. Hari ini Allah bagi nikmat macam-macam, Allah tak lupa kita. Kita lupa Allah, Allah lebih lagi lupa kita. Kita lupa Allah, Allah akan buatkan diri kita lupa nak bersiap menuju kematian. Langsung tak sedar, leka dengan dunia. Allah Akbar. Tuan-tuan, kita lupa Allah, tak terkesan pun Allah. Tapi bila Allah lupa kita, habis. Dekat dunia ni Allah tak beri perhatian kat kita, habis. Dekat akhirat Allah tak beri perhatian kat kita, lebih lagi habis. Hari ini tuan-tuan, kita raih rahmat Allah, kita raih redha Allah. Ni nak isyak ramai datang duduk, langkah kaki tuan-tuan kedengaran azan, hayya ala salah, mari sembahyang, mari menuju kepada kejayaan. Kita nak berjaya tapi tak solat, macam mana nak berjaya? Tuan-tuan, orang yang jaga solat dekat dunia ni, Allah selamatkan dekat akhirat. Umpama dia satu hari di akhirat umpama 10,000 tahun. Tapi orang yang jaga solat, Allah pendekkan masa lama di akhirat umpama dia tunai satu solat fardu. Kita tunai satu solat fardu berapa lama tuan-tuan? 5 minit ada, 5 minit. 10 minit ada ke 1 minit? Tuk laju. Tuan-tuan, dengan penuh khusyuk tau. Sembahyang ni bentuk peribadi kita dan bentuk bagaimana akhirat kita. Allahu Akbar.
ulaika humul fasikun. Inilah mereka-mereka yang fasik. Dia lupa Allah, dia tahu Allah tu Tuhan dia, dia tahu benda ni wajib, dia tahu benda ni pahala dosa, Allah larang tapi dia buat juga. Ingat, orang munafik pura-pura dia takkan masuk dalam syurga. Orang fasik Allah akan masukkan dalam syurga tapi dicelup dulu dalam neraka. Sebab apa? Dia faham tapi dia buat tak faham, buat dosa. Allah bakar bagi habis. Macam tuan-tuan, kalau ibu-ibu kan pergi beli emas, emas tu akan dipateri. Contoh nak leburkan emas, nak tahu nilai tu akan dibakar, nak asingkan benda asing dengan ketulinan emas tu. Macam itulah nanti nak tengok benar-benar kita tulen kebaikan yang tinggal, diasingkan keburukan tu dengan dibakar, distreka dekat neraka Allah. Na'udzubillah. Tuan-tuan, ni muhasabah balik, doa banyak-banyak, ya Allah selamatkan. Boleh tuan-tuan sekali lagi doa tadi? Allahumma rizukni qablal mauti taubah wa indal mauti syahadah wa ba'dal mauti jannata wa na'imah. Ya Allah, kurniakan padaku sebelum mati sempat taubat, ketika mati boleh mengucap, selepas mati syurga dan kenikmatan. Kadang kan bila kita baca solat jenazah, baca doa, Allahumma ja'al qabrahu raudah min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburnya taman daripada taman syurga. Wala taj'al qabrahu hufrah min hufarin nar. Jangan jadikan kuburnya lubang daripada lubang api neraka. Kubur tu jadi syurga, syurga seterusnya. Kubur tu jadi neraka, neraka juga seterusnya. Dan tuan-tuan, satu doa begitu juga disebut zikir. Lepas subuh kita amalkan, lepas maghrib kita amalkan, dan sentiasa lepas waktu solat pun kita nak amalkan. Kita baca zikir ini atau doa ni ulang sebanyak 7 kali. Allah haramkan seolah-olahnya neraka nak bakar kita. Allah selamatkan kita daripada bakaran neraka. Apa dia tuan-tuan? Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirni minan nar, atau Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhilah aku daripada neraka. Ya Allah, jauhilah kami daripada neraka. Tuan-tuan, saya ringkaskan bicara saya pada malam ini. Kita nak selamat dekat dunia, nak selamat dekat akhirat, jangan tinggal amalan ini. Yang utama, solat ialah utama. Yang pertama, kita banyakkan istighfar. Istighfar itu pengampunan dosa. Istighfar ni disebut sebagai raja doa. Astaghfirullahalazim. Aku minta ampun ya Allah. Kami minta ampun ya Allah. Astaghfirullah. Orang yang beristighfar, Allah ampunkan dosa dia, Allah mudahkan urusan dunia dan akhirat dia. Yang kedua, kita banyakkan doa. Banyakkan doa. Jangan berkira-kira minta dengan Allah. Kita lemah, ngadulah dengan Allah. Ya Allah, aku tak kuat ni. Ya Allah, aku tak mampu ni. Mohon tuan-tuan, antaranya untuk tetap istiqamah dalam ketaatan. Istiqamah dalam ketaatan, mohon doa banyak-banyak. Saya sebut tadi, doa, ya Allah, jangan tarik nikmat untuk aku beribadah. Letakkan nikmat, seronok, best dalam ibadah. Doa pada Allah. Dan yang ketiga, selamat dunia akhirat. Apa dia tuan-tuan? Banyakkan kebaikan. Banyakkan kebaikan. Jangan berkira-kira. Tengok masjid ni cantik tuan-tuan. Ni kipas ni boleh jadi ada infak perseorangan. Ni aircon banyak ni. Bil api boleh jadi mahal. Tak sikit. Walau RM10 tapi istiqamah. Hamba Allah tadi tuan-tuan, 10 kilo je satu madrasah. Tapi banyak madrasah dia hantar, 6 tahun dia buat. Subhanallah. Kita ni, kebaikan tu akan patah balik pada kita. Dan keselamatan untuk dunia kita, dan keselamatan untuk akhirat kita. Saya rasa sekadar ni, terima kasih banyak-banyak. Minta maaf atas kekurangan, tak sihat, suara garau dan sebagainya. Barulah rockers tuan-tuan kan. Rockers, ye. Serak-serakkan sikit suara kan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa yang saya nak sebut, mudah-mudahan pada malam ni ada sesuatu yang bermanfaat. Ingatan saya yang bercakap, kita semua akan mati. Saya akan mati, tuan-tuan akan mati.
Apa bekal kita untuk mati? Hari ini dekat dunia ada air, ada makan, ada minum, ada minyak untuk kenderaan kita. Tapi modal kita untuk akhirat bukan dengan air dah, bukan dengan minyak, bukan dengan makanan dah, tapi modal dengan iman, ketakwaan kita benar-benar pada Allah. Sekadar ini minta maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, saya minta izin, malam ni saya bawa produk sahabat saya, geng-geng Raja Lawak tu, Caca Raja Lawak, Pak Cu Raja Lawak. Cuba angkat tangan sikit. Tu pelawak tu sekarang tak boleh berlawak dah. Kalau buat lawak dosa besar tau. Jadi dia tak lawak, dia ikut saya sekarang. Kadang saya minta dia ceramah, alhamdulillah boleh ceramah. Akan datang panggil dia ceramah kuliah maghrib, kuliah subuh. Jadi tuan-tuan dekat luar tu ada produk untuk dana pondok yang saya bangunkan. Kita jaga anak-anak asnaf, fakir miskin, anak-anak buangan yang mak bapak tak nak jaga dan sebagainya, untuk pembangunan berterusan. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan beli, ada infak, ada saham untuk kubur kita, untuk akhirat syurga kita insya-Allah. Sekadar itu kita doa sama-sama, mudah-mudahan Allah rahmati malam ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah salah silap kami, berkatilah himpunan kami, rahmatilah himpunan kami pada malam ini ya Allah. Rahmatilah seluruh yang hadir ya Allah. Jadikan ya Allah di antara kami ini kau sayang, di antara kami seluruhnya yang hadir kau sayang, kau kasihi, jangan kau benci, jangan kau murkai ya Allah. Dosa kami banyak, tolong gugurkan ya Allah. Istiqamahkan kami, tetapkan kami dalam ketaatan padamu ya Allah. Jangan lekakan kami, jangan lalaikan kami dengan dunia yang sementara ini ya Allah. Jadikan kebaikan pada kami seluruh kehidupan kami ya Allah, dan akhirat kami nanti ya Allah. Dan hindarkan kami daripada azab api neraka ya Allah. Ya Allah, matikan kami dalam husnul khatimah, matikan kami sempat bertaubat, matikan kami boleh mengucap, matikan kami dalam keadaan syurga dan kenikmatan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tangguh tuan-tuan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.